Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 Rejab 10 Februari bersama saya Adi Akmal Syahrom dan berikut tajuk utama malam ini. Beli barang tapi barang tiada. Juga diperdaya berbogel sebelum diugut sebar video. Nelayan yang dilaporkan lemah sejak kemarin di Kuala Kedah ditemui terapung tanpa baju hari ini. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata, mayat Muhammad Ayub Jalaluddin, 39 tahun, dijumpai orang awam kira-kira 1.7 batu nautika dari lokasi dia dipercayai jatuh. Mayat Muhammad Ayub ditemukan terapung pada kedudukan 5.9 batu nautika. Dalam kejadian Selasa lalu, mangsa bersama tekong bot dan seorang rakannya baru selesai menangkap siput di Kuala Sanglang. Mangsa disedari terjatuh ke dalam laut oleh tekong bot ketika dalam perjalanan pulang ke Kuala Salayan kira-kira jam 5.30 pagi. Di Perak, seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan membunuh isterinya 2 minggu lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada Ibrahim Abdullah, 51 tahun, selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Jessica Daimis dan kes akan dibawa ke Mahkamah Tinggi. Menurut pertuduhan, Ibrahim dengan sengaja melakukan pembunuhan sehingga menyebabkan kematian isterinya Fatimah Manikam Abdullah, 44 tahun. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Kampung Tawas, Ipoh antara jam 10 malam 26 Januari dan 3.05 petang 27 Januari lalu. Perbuatan itu didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 13 April depan untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan bedah siasat dan laporan perubatan penuh. Polis mengesan satu modus operandi baru penipuan dalam talian yang menggodam akaun bank bagi mencuri wang mangsa. Ia menerusi muat turun fail kit package Android APK membabitkan kerugian lebih RM58,000. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamaruddin Maddin berkata, pihaknya menerima 5 laporan berkaitan kes itu membabitkan 3 laporan di Johor dan masing-masing 1 laporan di Pulau Pinang serta Sabah sejak 2 minggu lalu. Siasatan awam mendapati sindiket itu menggunakan Facebook untuk mengiklankan penjualan barang dan perkhidmatan saluran televisyen dengan tawaran iklan akan sentiasa di bawah suai bagi menjerat lebih ramai mangsa. Mangsa yang berminat dengan tawaran itu akan menghubungi sindiket melalui aplikasi WhatsApp apabila mereka bersetuju dengan tawaran dibuat. Mangsa kemudian akan diberi pautan fail APK dan diarah memuat turun aplikasi itu di telefon pintar. Sebaik dimuat turun, aplikasi itu akan menggantikan sistem khidmat pesanan ringkas SMS sedia ada pada telefon mangsa. Apabila kita nak buat payment ni, jangan kita melalui link yang diberikan oleh individu-individu kita tak kenal di dalam media sosial, terutamanya masa pembelian barang. Sebab kalau kita tak berhati-hati, maklumat ini yang sepatutnya dirahsiakan akan terdedah kepada sindiket ini, dan sindiket ini akan boleh mengeluarkan duit kita melalui username, password yang telah kita berikan kepada mereka. Mereka akan diarahkan untuk mendaftar dengan aplikasi itu dengan memasukkan butiran peribadi sebelum diberikan akses bagi menggunakan aplikasi berkenaan. Selepas itu, terdapat paparan kesilapan muka surat atau page error ditunjukkan selepas semua maklumat dimasukkan sebelum mangsa menekan butang hantar kerana aplikasi itu tidak dipautkan kepada sistem perbankan tulen. Menurutnya, mangsa hanya menyedari perkara itu apabila wang di dalam akaun bank berkurangan, namun mereka tidak mengetahui punca ia berlaku.
Dalam satu lagi kes berlainan, polis menerima 2 laporan penipuan jualan kit ujian COVID-19 tidak wujud di Selangor yang membabitkan kerugian RM710,000. Menurut pihak berkuasa, permintaan tinggi terhadap kit itu menyebabkan berlakunya modus operandi penipuan pembelian barang berkenaan. Jelas Datuk Muhammad Kamarudin berdasarkan siasatan kedua-dua mangsa yang juga ahli perniagaan mengadakan perbincangan dengan sebuah syarikat yang mendakwa boleh membantu dalam pembelian kit ujian COVID-19 dari syarikat pengeluar di China. Namun setelah pembayaran dilunaskan, kit ujian yang dibeli tidak diterima. Ratus ribu kerugian yang mana sindiket ini telah menawarkan untuk 710,000 di mana sindiket ini telah menawarkan kepada mangsa untuk penjualan pembelian kit ujian pelaksanaan COVID-19 daripada negara luar. Okay? Dan akhirnya mangsa yang telah membayar ini mendapati bahawa tidak ada sebarang barang yang dihantar dan semakan di syarikat pengeluar mendapati tidak ada sebarang permohonan atau pesanan yang dibuat oleh pihak sindiket. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sebanyak 367 aduan diterima Polis Johor berkaitan kes pemerasan membabitkan ugutan penyebaran video bogel lelaki kesunyian berusia 20 hingga 40-an. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, sehingga kini 144 kertas siasatan dibuka membabitkan kerugian RM500,000 sehingga RM1,000,000. Menurut Datuk Kamarul Zaman, taktik sindiket adalah menyamar sebagai wanita menerusi aplikasi media sosial dan ingin mencari kenalan baru. Kegiatan yang aktif sejak awal tahun lalu itu juga dilaporkan sudah bersedia memperdaya mangsa yang kebanyakannya lelaki. Dan mereka menyamar sebagai perempuan dan minta mangsa untuk menunjuk sehingga sampai bogel lah. Dan dirakam dan digunakan oleh sindiket untuk menguguk mangsa jika tak beri wang, dia akan sebarkan video-video ini di kalangan masyarakat. Jadi mereka ni mangsa-mangsa ini telah membuat laporan polis dan kita telah berjaya menumpaskan sindiket ini. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor di Johor Bahru. Susulan itu 3 lelaki tempatan dan seorang lelaki warga asing yang terlibat dalam sindiket ditahan menerusi op bugil yang dilancarkan di sekitar Pulau Pinang, Selangor dan Johor baru-baru ini. Taktik licik sindiket penyeludupan dengan membawa 20 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar menggunakan bas persiaran gagal apabila dicekup pihak berkuasa. Parti berusia antara 15 hingga 30 tahun itu ditahan jam 12.30 tengah malam semalam di hadapan sebuah pasaraya di Tanah Merah selepas bas terbabit dikejar sejauh hampir 30 km. Turut ditahan 2 individu warga tempatan berusia 30-an termasuk pemandu bas yang dipercayai tekong darat. Pegawai pemerintah PJA 9 Superintenden Manazar Nasib berkata, anggotanya yang sedang menjalankan op wawasan telah mengesan sebuah bas persiaran dan kereta jenis BMW yang disyaki tonto dalam keadaan mencurigakan di Pohon Tanjung Pasir Mas. Sejurus menyedari kehadiran pihak berkuasa, bas dan kereta terbabit memecut laju dan cuba melanggar anggotanya. Ketika tiba di Jalan Baruh Pial menghala Tanah Merah, kereta BMW berhenti dan apabila anggota PJA keluar untuk pemeriksaan, pemandu kereta terbabit cuba melanggar mereka menyebabkan pihak polis terpaksa melepaskan 2 das tembakan. Namun, pemandu kereta terbabit terus memecut laju dan terbabas sebelum melarikan diri dengan meninggalkan kenderaannya, manakala bas yang dinaiki parti berjaya dipintas di hadapan sebuah pasaraya. Maklumat yang diterima dia masuk dan terus bergerak. Dia tak untuk stay ataupun dia dah kemungkinan modus operandi dia dah berubah lah. Pasal sebelum rentetan tangkapan-tangkapan pihak polis sebelum ni lah.
Di mana sebelum ini IPD Pasir Mas pun ada tangkapan di rumah penumpangan, lepas tu di dalam dalam kenderaan, jadi dia kemudian modus operandi dia berubah. Maknanya dia kemudian direct. Manazar berkata sindiket berkenaan dikatakan menyewa khas bas berkenaan untuk membawa parti terbabit ke Kuala Lumpur. Selepas parti itu dipercayai diseludup masuk dari negara jiran menerusi Sungai Golok di Pengkalan Haram di Pohon Tanjung. Taktik licik sindiket berkenaan menggunakan bas persiaran dari Pengkalan Haram adalah modus operandi baharu bagi mengaburi pihak berkuasa berbanding sebelum ini kebanyakan mereka menggunakan kenderaan biasa. Lebih 4,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap. Bertemu kembali. Jumlah kes baharu positif COVID-19 negara terus mencatatkan peningkatan mendadak. Hari ini 19,090 kes direkodkan iaitu kenaikan hampir 2,000 kes berbanding semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam ciapan Twitternya berkata, jumlah itu menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 2,975,422 kes setakat ini. Jelasnya 18,977 kes terdiri daripada kategori 1 dan 2, manakala 113 kes atau 0.59% adalah kategori 3 hingga 5 daripada jumlah kes harian yang dilaporkan hari ini. Tambah beliau, maklumat terperinci akan dimuat naik ke laman COVID Now dan data harian laman COVID Now dikemas kini sekaligus selepas tengah malam. ...4,186 pegawai perubatan, pergigian dan farmasi yang berkhidmat secara kontrak dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan diserap ke jawatan tetap tambahan untuk tahun ini. Menteri Kesihatan Hadi Jamaluddin Abu Bakar berkata, lantikan bagi perjawatan itu akan dibuat bermula Jun 2022. Jelas Khairi, lantikan tetap tambahan itu melibatkan 3,586 pegawai perubatan, 300 pegawai pergigian dan 300 pegawai farmasi. Jemaah Menteri juga telah setuju agar sekurang-kurangnya 1,500 jawatan tetap pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi diwujudkan di KKM setiap tahun mulai tahun 2023 hingga 2025. Jadi tahun ini 4,186 dan daripada tahun 2023 hingga 2025 sekurang-kurangnya 1,500 akan diwujudkan jawatan tetap. Selain itu, Jemaah Menteri juga telah bersetuju supaya sebanyak 800 jawatan tetap pakar perubatan dan 70 pakar pergigian diwujudkan di KKM setiap tahun mulai tahun 2023. Tambahnya, melalui keputusan tersebut juga kira-kira 8,686 perjawatan tetap pegawai perubatan, pergigian dan farmasi diwujudkan sepanjang tempoh 2022 hingga 2025. Sementara itu, 800 lagi lantikan tetap untuk pegawai perubatan dan 70 pegawai pergigian boleh dibuat pada setiap tahun bagi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pegawai perubatan yang akan dilantik menjadi pakar perubatan. Dalam pada itu, Khairi berkata Jemaah Menteri telah bersetuju dengan Pelan Hala 7 yang sedang dibangunkan KKM bersama agensi dan kementerian berkaitan bagi mencari penyelesaian dalam kemelut lantikan kontrak. Jelasnya lagi, maklumat lanjut berhubung Pelan Hala 7 tersebut sedang diperhalusi dan akan dimuktamadkan. Kerajaan menambah 1,000 kota perjawatan guru takmir di seluruh negara pada tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dato' Idris Ahmad berkata, pertambahan kota tersebut menjadikan jumlah keseluruhan guru takmir bagi tahun ini seramai 5,000 orang dengan kenaikan jumlah peruntukan sebanyak 10.8 juta ringgit setahun. Menurut beliau, pertambahan kota tersebut menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan sebanyak 54 juta ringgit. Nanti kita berdasarkan kepada permohonan dan juga kota yang kita tetapkan, dan insya-Allah nama-nama sekarang kita sudah pun minta pada pihak Kuasa Agama Negeri hantar dan kita saringkan nanti.
Jelasnya, pihak JAKIM akan melaksanakan pengagihan kota guru takmir tersebut berdasarkan nisbah jumlah masjid dan surau di seluruh negara dalam masa terdekat. Ujarnya lagi, keperluan pengajaran guru-guru takmir tersebut juga kini tidak lagi terhad di masjid dan surau sahaja, malah akan turut mengajar di agensi-agensi lain seperti institusi penjara, institusi warga emas dan kebajikan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan agensi anti dadah kebangsaan. Dalam perkembangan lain, Senator Dato' Idris berkata sebanyak 65.58 juta ringgit telah diperuntukkan dan disalurkan kepada imam, bilal, guru takmir dan guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah di Terengganu bagi tahun ini. Peruntukan tersebut meliputi elang keseluruhan sebanyak 45.08 juta ringgit dan bayaran bantuan khas tahun 2022 berjumlah 1.64 juta ringgit kepada 3,276 guru kafah di seluruh negeri. Hari ini kita telah memperuntukkan untuk Terengganu saja sebanyak 65,580,285 ringgit 60 sen untuk diperuntukkan kepada imam, bilal, guru takmir dan juga guru kafah seluruh Terengganu bagi tahun 2022. Menurutnya, peruntukan itu sebagai penghargaan kepada semua yang terbabit di negeri itu yang berperanan penting sebagai murabbi ummah dalam mendidik kanak-kanak sehingga peringkat dewasa bagi memastikan generasi masa akan datang mempunyai asas agama yang kukuh. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Multaqa Murabbi Ummah peringkat negeri Terengganu di Masjid Seberang Takir hari ini. Sementara itu, bermula Januari tahun ini, guru kafah wanita di seluruh negara yang bersalin layak menerima cuti bersalin sebanyak 60 hari dengan turut menerima allowance berbanding sebelum ini yang tidak menerima sebarang allowance. Zakat Pulau Pinang ZPP optimis dapat mencapai sasaran kutipan 161.5 juta ringgit tahun ini. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, MAINPP, Dato' Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman berkata, keyakinan itu berdasarkan prestasi memberangsangkan dan peningkatan jumlah pembayar zakat pada tahun lalu. Menurut Dato' Ahmad Zakiuddin, meskipun berdepan dengan cabaran ekonomi berikutan pandemik COVID-19 sepanjang tahun lalu, namun ZPP berjaya mencapai sasaran kutipan bagi tahun 2021 iaitu sebanyak 147.24 juta ringgit. Alhamdulillah kan prestasi zakat Pulau Pinang kan telah menunjukkan satu tahap yang baik dan peningkatan pada kedua-dua tahun. Jadi dengan berdasarkan kepada data-data tersebut, kita yakin insya-Allah pada tahun 2022 ini kita mampu untuk mencapai target kita 161.5 juta insya-Allah. Jelasnya, faktor peningkatan yang dikenal pasti ialah aktiviti dakwah zakat secara agresif dan kempen secara digital yang digerakkan mencapai sasaran walaupun berdepan dengan fasa pelan pemulihan negara PPN akibat pandemik COVID-19. Sementara itu, sepanjang tahun lalu, ZPP telah berjaya mengagihkan sebanyak 141.55 juta ringgit bantuan zakat berbanding pada 2020 yang merekodkan jumlah sebanyak 126.58 juta ringgit. Beliau berkata demikian pada Majlis Pembentangan Prestasi ZPP pada 2021 di Seberang Jaya, Pulau Pinang hari ini. Hadir sama timbalan yang di-Pertua MAINPP, Datuk Roslan Ahmad dan Ketua Pegawai Eksekutif ZPP, Amran Hazali. Tak bagi pakai tudung, pelajar protes. Bertemu kembali, dakwaan tular menyatakan kerajaan Arab Saudi memansuhkan syarat pengambilan dos penggalak vaksin COVID-19 untuk menunaikan ibadah umrah adalah palsu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dato' Idris Ahmad
menafikan dakwaan tersebut setelah mendapatkan pengesahan daripada Wakil Konsul Haji Tabung Haji TH di Jeddah, Arab Saudi. Tersebar sebuah portal yang melaporkan bahawa Kerajaan Arab Saudi akan memansuhkan syarat pengambilan vaksin penggalak untuk memasuki negara tersebut untuk menunaikan umrah. Datuk Idris kemudian mendapatkan pengesahan Wakil Konsul Haji TH di Jeddah dan mendapati kenyataan dalam portal tersebut tidak benar dan pengambilan dos penggalak adalah diwajibkan kepada jemaah yang bakal menunaikan umrah berkuat kuasa 14 Februari 2022 seperti yang telah diumumkan pihak Majlis Keselamatan Negara MKN. Sehubungan itu, beliau berharap semua rakyat Malaysia meneliti setiap berita dan menyemak kebenarannya, apatah lagi ianya melibatkan pelaksanaan ibadah umrah. Susulan pengharaman pemakaian tudung dalam kalangan pelajar di India, protes di Karnataka sejak Selasa lalu semakin memuncak selepas anggota polis melepaskan tembakan gas pemedih mata bagi menyuraikan kehadiran orang ramai yang berhimpun di kolej negeri itu. Tular juga visual pelajar Islam berhijab dicemuh oleh perusuh sayap kanan Hindu di sebuah kolej sehingga mencetuskan kemarahan ramai. Pengharaman pemakaian tudung menimbulkan kemarahan pelajar Islam kerana merupakan serangan terhadap kepercayaan mereka yang termaktub dalam Perlembagaan Sekular India. Kumpulan sayap kanan Hindu cuba menghalang wanita Islam memasuki institusi pendidikan sehingga mencetuskan ketegangan antara kaum. Ada pelajar berada di kolej itu kerana mahu menghantar tugasan yang diberikan oleh guru mereka. Manakala seorang pelajar dari Kolej Memorial Mahatma Gandhi berkata gurunya bertindak menyingkirkannya daripada menduduki peperiksaan kimia kerana memakai tudung. Ketua Menteri Basavaraj Bommai merayu kepada semua pihak supaya kekal bertenang selepas mengumumkan semua sekolah menengah di negeri itu ditutup selama 3 hari. Bulan lalu pelajar di sekolah tinggi kerajaan itu dimaklumkan supaya tidak memakai tudung. Sejak itu, kumpulan berhaluan kanan Hindu cuba menghalang wanita Islam memakai tudung daripada memasuki institusi pendidikan di negeri itu. 5 Februari lalu, Kerajaan Karnataka mengeluarkan arahan semua sekolah perlu mematuhi etika pemakaian yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. Pemimpin India digesa menghentikan segera diskriminasi terhadap wanita Islam. Di London, seorang bayi lelaki berusia setahun dilaporkan meninggal dunia akibat tertelan bateri yang dipercayai daripada sebuah alat permainan kanak-kanak milik mangsa. Ibu bapa Huey McMahon berkata, ketika kejadian mereka mendapati sebutir bateri kecil hilang daripada patung monyet. Huey rebah selepas menelan bateri alkali LR44 yang tersekat di kerongkongnya. Doktor mendapati darah Huey menjadi berasid dan menemukan lubang terbakar di jantungnya yang sukar dipulihkan. Ibu bapa mangsa kemudian membuat keputusan melepaskan anak mereka selepas dimaklumkan Huey hidup hanya dengan bantuan mesin sokongan. Sistem kesihatan Vietnam mungkin menerima beban melampau susulan peningkatan bilangan kes harian COVID-19 selepas cuti sambutan Tahun Baru Cina. 24,000 kes baharu dilaporkan semalam berbanding kira-kira 15,000 kes seminggu sebelum cuti perayaan tahunan itu. Berikutan berjuta-juta orang balik kampung serta mengunjungi kawasan pelancongan. Peningkatan pergerakan perjalanan membawa kepada risiko lebih banyak jangkitan dalam kalangan masyarakat, termasuk risiko penyebaran varian Omicron. Sementara itu, syarikat penerbangan domestik turut menambah penerbangan tambahan pada sebelah malam ketika musim perayaan berikutan lapangan terbang terbesar sesak dengan pelancong. Vietnam sebelum ini dipuji atas langkahnya dalam membendung virus itu menerusi pelaksanaan ujian besar-besaran dan pengesanan kontak rapat yang ketat pada tahun pertama wabak itu. Ketika Vietnam dilanda teruk oleh gelombang jangkitan dan kematian sejak Mei tahun lalu, orang awam berebut untuk mendapatkan vaksin. Dalam masa itu, dengan hospital negeri sangat terbatas hingga kerajaan merayu kepada hospital swasta untuk merawat pesakit COVID-19. Kabinet memutuskan untuk tidak menaikkan tarif elektrik lebih 9 juta pengguna domestik. Kerajaan akan meneruskan subsidi sebanyak 700 juta ringgit agar pengguna domestik tidak terkesan.
Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Rekam Syarum. Assalamualaikum dan selamat malam.